فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mushtaka wa bikal musta'an wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Sidang penonton dan pendengar yang saya kasihi, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Qiraatul Fatwa. Pada kali ini perbincangan kita bertajuk ikhtilat, percampuran antara lelaki dan wanita dalam kehidupan kita ini. Bagaimana? Khususnya sebagai contoh, apabila ada hukum berkorban, lelaki dan wanita juga disunatkan oleh ulama untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi bila berkongsi seekor lembu tu, hak ni sebahagian, ada percampuran lelaki dan wanita. Apakah hukum dalam perkara tersebut? Pertama sekali kita akan bincangkan di sini ialah berkenaan dengan dalam bab percampuran antara lelaki dan wanita ini. Kalau kita melihat kepada mazhab-mazhab yang empat, kita mulakan dengan mazhab Hanafi terlebih dahulu. Imam Ibn Abidin Al-Hanafi, sebagaimana yang kita tahu dalam Hasyiah Ibn Abidin dan juga Radul Mukhtar menyebut, dan telah kami jelaskan di dalam kitab yakni bab asy-syahadat, penyaksian, tentang perkara yang menyebabkan kesaksian seseorang itu tertolak. Antaranya adalah keluar untuk menyaksikan ketibaan seorang pemimpin kerana hal itu melibatkan kemungkaran dan percampuran antara lelaki dan wanita. Di sini disebut dan percampuran antara wanita dan lelaki atau lelaki dan wanita. Ini dinyatakan dalam Hasyiah Ibn Abidin atau Radul Mukhtar juzuk yang ke-6 muka surat 355. Jelas menunjukkan kalimah terakhir itu menyebut tentang dan percampuran, dianggap sebagai kemungkaran. Yang kedua dalam mazhab Maliki, Al-Imam As-Sawi Al-Maliki menyebut dalam hasyiahnya, antara bentuk wasiat yang terbatal dan tak boleh dipenuhi adalah mewasiatkan anak agar duduk di suatu tempat yang mana pada zaman kini akan menyebabkan mereka terjerumus kepada percampuran antara perempuan dengan lelaki dan melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan dan yang semisalnya dengannya. Semua ini adalah suatu kemungkaran. Lihat Hasyiah As-Sawi ala Syarhi As-Saghir, juzuk yang keempat, halaman 585. Adapun dalam mazhab Syafi'i, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi berkata dalam kitab Al-Muhazzab, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Muhyiddin An-Nawawi, dan tidak diwajibkan salat Jumaat ke atas perempuan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka wajiblah dia melaksanakan salat Jumaat di masjid, kecuali kaum wanita dan orang yang bermusafir, hamba abdi dan orang yang sakit. Dan oleh kerana itu, kerana bakal menyebabkan percampuran dengan kaum lelaki dan percampuran ini adalah tidak dibolehkan. Lihat Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, juzuk yang keempat, halaman 350. Ibn Hajar Al-Haytami memberi komentar terhadap pernyataan Imam Asy-Syirazi di atas, seraya menyebutkan dalam salah satu fatwa beliau, fata'ammalhu tajidhu sarihan fi hurmatil ikhtilat wa huwa kazalik li'annahu mazannatul fitnah. Maksudnya, renungilah ia, kamu akan mendapati betapa jelasnya tentang pengharaman ikhtilat, yakni percampuran antara golongan lelaki dan perempuan, dan demikianlah ia setepatnya
kerana ia menjadi punca kepada fitnah. Lihat Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, juzuk yang pertama, halaman 203. Sementara mazhab Hambali pula, mengikut Imam Mansur Al-Buhuti Al-Hambali menyatakan dalam syarah Al-Iqna' bahawa dilarang sebarang percampuran antara lelaki dan wanita di dalamnya, yakni dalam masjid, kerana ia akan melazimkan atau mendatangkan pelbagai jenis mafasid, yakni keburukan. Lihat Kasyaf Al-Qina' an Matnil Iqna', juzuk yang kedua, halaman 367. Bahkan Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah Al-Amiri menukilkan ijma' tentang keharaman ikhtilaf, yakni pencampuran tanpa batas antara lelaki dan wanita yang saling ajnabiyah, yakni layak untuk mereka berkahwin. Ini adalah sebagaimana kenyataannya bahawa para ulama ummah telah sepakat bahawa sesiapa yang mempercayai perkara-perkara yang diharamkan ini dan menghalalkan percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maka dia telah kufur atau berhak dihukum bunuh kerana murtadnya. Dan sesiapa yang mempercayai perkara itu dalam keadaan melakukannya, memperakukannya dan meredainya, maka ia telah fasik. Kata-katanya tidak didengari dan kesaksiannya juga tidak diterima tertolak. Lihat Ahkam An-Nazar oleh Ibn Qattan, halaman 233. Ini betapa kerasnya atau kesungguhan para ulama dalam menghukumkan isu ini. Kesimpulannya, kami katakan dan kami tegaskan bahawa percampuran lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan selain suami isteri adalah haram dan ditegah apabila percampuran tersebut melanggar batas-batas syariat Islam dalam pergaulan, komunikasi dan interaksi. Tapi jika sekiranya dengan tata susila, dengan menundukkan pandangan seupaya mungkin, dengan menjaga aurat, dengan bahasa yang sesuai tanpa menggoda, maka diizinkan untuk pergaulan tersebut. Hal ini kerana wujud unsur ikhtilaf al-mazmum, percampuran yang hina, yang tercela, yang dilarang dalam kalangan mereka, menjadikan perhimpunan tersebut adalah haram dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau majlis tu sebagai contoh yang bercampur, macam guru di sekolah, macam pelajar-pelajar sebagai contoh di universiti, di sekolah menengah, sekolah apa semua sekali, namun masing-masing saling menjaga batas syarak, aurat masing-masing, bahkan percakapan dalam pergaulan, mata pandangan dan hubungan. Berusaha seupaya mungkin menjarakkan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, meminimumkan percampuran, maka perhimpunan dan percampuran semisal dan seumpama ini adalah dibenarkan dengan syarat menjaga batasan pergaulan sebaik mungkin. Percampuran jantina adalah sebuah perkara yang hampir tak boleh dielakkan lagi pada orang di kawasan awam, bahkan pada masa kini, kerana kita banyak terdedah dalam kehidupan yang di zaman dan di era kita ini beza. Bermula daripada hak pembelajaran, hak pekerjaan, hak kehidupan, hak jual beli dan seumpamanya, maka semua keadaan tersebut membawa kepada hukum atau membawa kepada suasana yang percampuran itu tak dapat dielakkan. Maka jika tidak dapat dipisahkan antara jantina, wajiblah menjaga batasan dan pergaulan dan kehormatan maruah masing-masing. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengurniakan kepada kita istiqamah untuk kita menjaga aurat kita, menjaga batas hubungan kita, dan kita sentiasa menjarakkan diri daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang kita silap dan kita salah, maka kita doa kepada Allah, mohon kepada Allah keampunan. Antara keampunan yang diajar kepada kita adalah doa yang dipanggil sebagai Sayyidul Istighfar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, Nabi sallallahu mengajar kepada kita menyatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa ant. Sekian kami akhiri dengan doa, Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada keburukan akhlak, hawa nafsu, perangai buruk dan segala penyakit. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.